nak sampaikan pada malam ini sangat penting adalah perkara ini, bahawa ilmu martabat 7 ini sandaran kepada hadis kursi yang sangat-sangat lemah, yang tidak hadis, tidak lemah, bukan hadis sahih, bukan hadis lemah, dianya tidak sahih langsung. Okey, sekarang saya tengoklah mereka-mereka yang promote ilmu martabat 7 ini. Kalau Hasan siapa ni, Ahmad Asma'ana ni, memang dia bukan orang hadis pun, dia memang ikut otak dia je. Saya tengok, saya baca sekarang sudah hampir separuh. Nanti saya akan tengok lagi, ulaskan di sini bila saya habis baca kitab ini. Dia memanglah tidak berdasarkan ilmu hadis. Dia macam tak pernah belajar ilmu hadis ni, dia belajar tasawuf saja. Manakala saya dapati ada ustaz-ustaz di YouTube itu yang promosi martabat 7 ini, dan wahdatul wujud sekali. Dianya kelihatan fasih berbahasa Arab. Fasih berbahasa Arab. Bila dia baca kitab tasawuf dalam bahasa Arab itu, Masya Allah, nampak macam bunyi macam orang Arab, tapi menipu. Saya senang cakap, saya kata tipulah, untuk tipu orang. Sebab bila dia bila timbul kepada hadis-hadis sebegini, dia tidak sebut takhrij hadis ini, hadis kursi, dia sebut hadis kursi begitu saja. Dia tidak beritahu hadis ini sebenarnya bukan hadis, martabat hadis ini. Kemudian ada pula dia menyebut juga bahawa di dalam kitab tasawuf, ada kata daripada kitab tasawuf atau kata-kata sufi. Apa yang ada dalam kitab tidak semestinya betul. Apa yang disebut oleh orang sufi lagi jauh daripada betul. Sebab Islam ini mengikut Quran dan hadis, bukan mengikut kata sufi-sufi ataupun siapa-siapa kitab tasawuf atau apa. Itu bukan landasan. Senang cakap, ketinggalanlah. Ilmu ini ada masalah. Banyak di dalam, saya lihat, tidaklah orang kata kalau kita kritik orang tasawuf, ilmu tasawuf. Tapi masalah di dalam yang promote banyak ilmu begini, martabat 7 dan sebagainya ini adalah orang tasawuf. Jadi terpaksalah kita sebut bahawa mereka tidak cakna dengan kita kata ketepatan ilmu Islam yang sebenar. Mesti hadis sahih. Tidak boleh sebut hadis kursi untuk tipu orang saja. Saya cakap memang bunyi kasar lah, bahawa itu kira menipu lah tu. Bila tak sebut martabat kesahihan hadis, sebut saja kata itu hadis kursi. Itu oleh di dalam buku tasawuf dan sebagainya. Okey, saya ada masa sikit saja lagi. Kita kata tadi, landasan saya beri awal-awal lagi, bahawa ukuran kita adalah kalau tafsir mestilah tafsir yang muktabar, dan kalau hadis mesti hadis sahih. Itu landasan agama kita. Kalau tidak, kita tidak selamat. Kita tidak selamat. Kita akan terjumus kepada kesesatan, ajaran sesat. Jadi saya rasa untuk setakat ini itulah yang saya nak beritahu pada malam ini. Dan suka saya menyebut kesan daripada ajaran sebegini yang berasaskan kepada hadis-hadis dhaif, berasas kepada hadis maudhu' sebegini. Kesannya timbullah ajaran yang dulu tu yang kita dengar, ajaran Sihab, yang sampai sekarang belum selesai sebenarnya. Ajaran Sihab itu, dia sebut apa? Dia sebut Muhammad itu Allah, Muhammad itu adalah Allah. Sebenarnya tidak terkejut. Ilmu yang ngajar di YouTube tu punyalah banyak, sehingga kalau penceramah Indonesia yang promote martabat 7 ini masuk Malaysia pun, datang mengajar dekat Malaysia pun. Itulah dia. Arazi Hashim baru saja datang ke manalah, ke Sarawak ke Sabah ke, saya tak pasti. Dia tu mengajar martabat 7 ini. Itu adalah yang akhirnya adalah Muhammad itu Allah. Cuma Sihab dia tidak benci setakat itu. Yang memberi kejutan yang lebih besar bila dia kata Muhammad tiada kemaluan. Sebenarnya itu sudah berlaku. Sekarang ulama-ulama besar pun ada yang menyatakan Muhammad tiada bayang. Apa Muhammad tiada bayang? Maknanya Muhammad, Nabi adalah manusia luar biasa. Ini semua daripada martabat 7 itulah. Manusia yang luar biasa, yang dianya daripada cahaya. Yang Allah, ana kuntu kanzan aku tadi adalah ana kuntu kanzan makhfiyah la a'raf. Kanzan, aku adalah satu rahsia yang tersembunyi. Dia sebut dia adalah rahsia tersembunyi itu yang yang difahami oleh Suhaini Muhammad dalam ajaran Sihab. Dia menyatakan bahawa
rahsia tersembunyi itu apa? Rahsia tersembunyi itu adalah aku adalah Muhammad itu adalah Allah. Yaitu Muhammad, aku adalah rahsia yang tersembunyi, sehingga Allah kata dia ambil daripada dirinya iaitu cahaya, dan cahaya itulah yang merupakan rahsia dirinya yang terjadi makhluk, iaitu makhluk itu di akhirnya adalah Muhammad, dan Muhammad adalah daripada cahaya. Kalau Muhammad daripada cahaya, maka sebab itu Muhammad dikata tiada bayang. Sebab kalau Muhammad itu cahaya, kena dengan cahaya matahari, cahaya dengan cahaya mana menjadi dikira objek dan membentuk bayang. Maka itulah yang disebut oleh Sihak Suhaimi, menyatakan bahawa dia ada alasan dia daripada martabat 7 inilah, bahawa dianya adalah berkata benar mengikut ilmu martabat 7 ini, bahawa Nabi tiada kemaluan. Itu Nabi luar biasa. Yang selain daripada itu, ada ulama menyatakan Nabi tidak ada bayang, Nabi tiada kemaluan. Malah saya dengar, walaupun saya belum baca sendiri, bahawa ada di antara kata-kata palsu, saya rasa kata-kata ahli sufi, yang mengatakan bahawa dia melihat ke atas dan melihat masa itu pada Isra Mi'raj ke apa, bahawa Nabi tidak ada kemaluan. Perkara-perkara macam inilah yang orang panggil yang tidak, entah daripada mana, yang tidak ada landasan yang betul, yang tidak ditapis, yang menjadi pegangan orang-orang yang jahil. Orang-orang seperti Suhaimi itu pastinya jahil itu. Saya ingin mengatakan bahawa Nabi tiada kemaluan. Saya untuk malam ini sampai di sini saja tentang ajaran martabat 7 ini, dan saya akan bawa satu persatu pada masa yang akan datang tentang bagaimanakah tahap-tahap itu sehingga daripada Allah memperkenalkan dirinya dan sehingga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianya adalah Muhammad, dan itu menjadi gejala di dalam masyarakat kita, menjadi gejala di dalam negara kita, yang tidak boleh lagi ustaz-ustaz untuk pandang sebelah mata untuk selamatkan umat Islam. Sebab kalau kita tengok secara serius, kita akan dapati bahawa kita bukan menyembah batu menjadi syirik, menyembah lembu menjadi syirik, menyembah berhala menjadi syirik, tetapi gejalanya, kesannya kita menyembah diri kita sendiri, kita kata kita Tuhan. Inilah kesan martabat 7 yang kita akan tengok pada masa yang akan datang. Itu saja untuk kali ini. Kalau ada 5 minit, kalau ada sesiapa ingin bertanya, saya boleh ni, tapi 5 minit sajalah dalam masa yang ada ini untuk boleh type dan saya respon. Saya pertama kali ini bincang pasal martabat 7 ini. Sebelum ni saya isu Syiah saja, dan saya tidak tinggal pun isu itu, tetapi kadang-kadang kita selang-seli dengan isu-isu sebegini sebab dianya keperluan kepada masyarakat kita. Ada sesiapa yang nak bertanya, boleh bertanya. Saya masa ada 4 minit lagi. Ya. Terima kasih semua atas sokongan saya membuat live ini. Dia manfaat untuk saya, manfaat untuk tuan-tuan, puan-puan semua juga. Jadi kalau ada apa-apa soalan, ada 4 minit lagi. Selanjutnya sedutan daripada video ini, saya akan buat satu video lain yang boleh ditengok di FB saya lah. Sekiranya ada, ataupun mungkin ramai kawan-kawan sebenarnya tidak tahu pun tentang perkara ini, tetapi perlu tahu walaupun sedikit, supaya kita selamat dan keluarga kita selamat, jiran tetangga kita selamat, kawan-kawan kita selamat daripada ajaran yang sebenarnya sudah diisytihar pun sebagai sesat, tapi sekarang ditimbul-timbul kembali. Terutama mungkin sebab kita sekarang di zaman YouTube, zaman TikTok sebagainya, dan mereka yang ini ramai di dalam masyarakat dan mereka aktif mempopularkan ajaran itu. Itu sajalah untuk kali ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada masa akan datang, pada minggu depan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.